Berita Al-Hijrah 27 Jamadil Awal 11 Januari. PKP dikuatkuasakan 13 Januari, rentas negeri tidak dibenarkan. Juga edar dadah 2 sekawan ke tali gantung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Al-Muhsin Muhammad Noor. Sebagaimana semua maklum, negara akan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sekali lagi bermula 13 Januari ini jam 12.01 tengah malam. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, pelaksanaan PKP itu akan dilaksanakan hingga 26 Januari melibatkan 3 peringkat. Perintah ini melibatkan 3 peringkat pelaksanaan seperti berikut. Pertama, PKP ke atas 6 buah negeri. Saya sebutkan 6 buah negeri. Apa dia negeri itu? Iaitu Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan, ini masuk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. Ini PKP. Kedua, PKP bersyarat, PKP-B. Yang ini juga ke atas 6 buah lagi negeri, iaitu Negeri Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Ketiga ialah PKP pemulihan. Macam mana yang pernah kita buat dahulu, PKP-P. Ini akan dilaksanakan untuk negeri Perlis dan Sarawak dan akan diteruskan sepanjang tempoh ini. Perdana Menteri turut memaklumkan sebarang pergerakan rentas negeri di seluruh negara tidak dibenarkan. Manakala bagi kawasan yang dikuatkuasakan PKP, pergerakan rentas daerah tidak dibenarkan. Sementara itu, bagi tujuan mengurangkan risiko jangkitan dan memutuskan rantaian COVID-19, aktiviti sosial melibatkan perkumpulan beramai-ramai seperti kenduri kahwin, persidangan, perarakan keagamaan seperti taipusam, mesyuarat, seminar, kursus dan sukan berkumpulan adalah tidak dibenarkan. Dan berikut kami paparkan beberapa lagi intipati penting perutusan khas Perdana Menteri yang disiarkan secara langsung jam 6 petang tadi. Dalam perutusannya hari ini, Perdana Menteri berkata walaupun terdapat sekatan pergerakan yang ketat, khususnya di negeri dikenakan PKP, pengecualian akan diberikan kepada pelajar dan calon peperiksaan utama termasuk sijil pelajaran Malaysia SPM bagi sesi 2020 dan 2021. Namun calon dibenarkan hadir ke sekolah dengan SOP yang ketat. Perkara itu akan diperincikan lebih lanjut pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Sementara itu, bagi aktiviti keagamaan, hanya ahli jawatankuasa masjid atau rumah ibadat dibenarkan hadir di negeri yang dilaksanakan PKP dengan jumlah maksimum 5 orang. Manakala bagi negeri yang dikenakan PKP-P dan PKP-B, aktiviti keagamaan masih dibenarkan dengan bilangan kehadiran minimum yang ditetapkan di dalam SOP. Pihak berkuasa agama negeri disaran untuk memberi penetapan yang bersesuaian dalam menetapkan jumlah kehadiran yang dibenarkan. Turut dimuatkan dalam ucapan Perdana Menteri adalah berkait impak pengasingan diri untuk satu tempoh yang lama yang boleh memberi tekanan kepada kesihatan mental. Justru rakyat dibenarkan meninggalkan rumah untuk beriadah dengan anggota isi rumah sahaja dengan pematuhan SOP jarak 2 meter setiap masa. Aktiviti berjoging tidak boleh lebih daripada 2 orang, manakala aktiviti berbasikal hanya seorang sahaja dibenarkan. Kira-kira 12.8 juta dos vaksin Pfizer akan mula dibekalkan ke Malaysia mulai penghujung bulan depan. Jumlah itu meliputi 20% keperluan populasi penduduk Malaysia dengan 2 dos setiap seorang. Jumlah ini adalah fasa pertama dengan penghantaran vaksin ke seluruh negara. Kerajaan juga akan menambah bekalan 12.2 juta dos dan menjadikan keseluruhan vaksin Pfizer sebanyak 25 juta dos meliputi 39% populasi yang akan diterima sepanjang tahun 2021.
Sementara itu, siang tadi berlangsungnya majlis menandatangani perjanjian mengeluarkan dan membekalkan MSA antara Pfizer dengan Kerajaan Malaysia secara maya. Malaysia diwakili Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, manakala Pfizer Malaysia Sendirian Berhad diwakili Puan Luksanawan Tang Paibul. Pekerja perlu tampil membuat laporan polis jika terdapat kes positif di tempat kerja andai hal itu tidak diwar-warkan oleh majikan. Itu saranan Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC Datuk Abdul Halim Mansor berhubung isu majikan yang menyembunyikan kes positif COVID-19 yang melibatkan kaki tangan mereka. Saya dari MTUC mencadangkan agar kerajaan mengarahkan semua syarikat atau majikan-majikan yang beroperasi di mana mereka ada membuat aduan kepada balai polis terdekat agar mereka dapat dikesan dan pejabat kesihatan daerah dapat menjalankan saringan kepada semua pekerja asing dan pekerja tempatan di mana operasi industri berlaku. Tambahnya, kebanyakan majikan yang tidak memaklumkan kes positif tersebut kepada pihak berwajib tidak berbuat demikian kerana bimbang dikenakan hukuman atas kesalahan mengambil pekerja asing tanpa izin. Di sini yang mana kita berharap pada serius kerajaan dalam menentukan bahawa tindakan-tindakan ini diambil tanpa pengecualian. Kerana kita khawatir bahawasanya pekerja-pekerja ini memang mereka berada di Malaysia tetapi kerana mereka tidak berdaftar, maka mereka dan majikan takut untuk keluarkan diri, untuk melaporkan diri mereka untuk membuat saringan. Dalam pada itu, Datuk Abdul Halim turut menasihatkan orang ramai agar terus patuh dengan arahan kerajaan dan tidak berbohong tentang status kesihatan kepada pegawai perubatan jika benar mereka mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan semalam menemplak majikan yang didapati menyembunyikan status kesihatan pekerja yang disahkan positif COVID-19. Sementara itu, tular di media sosial beberapa hantaran mengenai keluhan petugas kesihatan berikutan ramai pesakit tidak memberitahu perkara sebenar sehingga menyebabkan mereka turut dijangkiti COVID-19. Seorang bayi lelaki berusia lebih sebulan cedera parah di kepala, perut dan pipi selepas diserang seekor kera jantan. Insiden berlaku di dalam rumah keluarganya di Kampung Manggis, Sungai Puyu, Butterworth. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara SPU ACP Nur Zaini Muhammad Nur berkata, dalam kejadian jam 2.15 petang Sabtu lalu, bayi itu diserang dan digigit kera berkenaan ketika berada di atas tilam di ruang tamu. Berdasarkan maklumat daripada ibu bayi itu, anaknya itu baru bangun tidur dan dia ke dapur untuk membuat susu untuknya. Ibu bayi itu tiba-tiba terkejut mendengar tangisan kuat bayinya dan meluru mendapatkannya yang berada di atas lantai simen kira-kira 1 meter dari tilamnya dengan keadaan berlumuran darah. Ketika itu, seekor kera dilihat keluar dari rumah. Pemeriksaan awal mendapati terdapat kesan gigitan di kepala, perut dan pipi. Bayi berkenaan dihantar ke Hospital Seberang Jaya HSJ untuk rawatan sebelum dipindahkan ke Hospital Pulau Pinang HPP pada hari sama untuk pembedahan kecil di perut serta jahitan di kawasan yang digigit. Tiada kecederaan pada usus bayi itu dan pembedahan hanya bertujuan mencantumkan bahagian kulit perut yang koyak. Kera berkenaan dipercayai berwarna hitam, bersaiz besar serta berbulu panjang. 2 sahabat dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu selepas didapati bersalah mengedar dadah jenis methamphetamine seberat 626.55 gram 3 tahun lalu. Hukuman itu dijatuhkan ke atas Muhammad Syazril Hafiz Ibrahim dan Ahmad Sawal Ramli selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes itu. Mengikut pertuduhan pertama, kedua-dua tertuduh didakwa bersama-sama mengedar dadah jenis methamphetamine seberat 75.06 gram di sebuah rumah di Kampung Padang Midin, Marang pada 8 Februari 2018, kira-kira jam 6.30 petang.
Bagi pertuduhan kedua pula, mereka turut didakwa bersama-sama mengedar dadah jenis sama seberat 551.49 gram di masa, lokasi dan tarikh yang sama. Kedua-dua tertuduh didakwa di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Amir Abu Bakar Abdullah dan Ahmad Fadli Mahmud. Kedua-dua tertuduh diwakili Peguam Datuk Syukri Mohamad. Selepas 3 hari diburu polis, suspek yang dipercayai ketua geng Min berjaya ditangkap lewat petang semalam. Suspek berusia 23 tahun yang dikenali panggilan Mat Nen itu menjadi buruan selepas melarikan diri ketika dikejar anggota polis di Padang Temusu Jumaat lalu hingga menyebabkan anggota terbabit maut dilanggar sebuah motosikal. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Azli Abu Shah, suspek ditahan pada jam 6.30 petang di sebuah stesen minyak di Tikam Batu. Ketika serbuan, suspek bertindak agresif dan berlaku pergelutan. Dia kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Muda untuk tindakan lanjut. Semakan mendapati suspek mempunyai rekod jenayah dan pernah dipenjara. Dia direman 4 hari bermula hari ini sehingga 14 Januari. Jumaat lalu, Berita Al-Hijrah melaporkan Korporal K. Mahathir Ellis, 38 tahun, meninggal dunia selepas dilanggar sebuah motosikal ketika mengejar suspek. Bagaimanapun ketika itu, suspek berjaya melarikan diri. Seketika nanti, hanya baju ditemui, jasad kanak-kanak belum dijumpai. Alhamdulillah bertemu lagi. Bekalan barangan keperluan di Kedah dijamin mencukupi hingga Tahun Baharu Cina meskipun prosedur operasi standard SOP lebih ketat dikuatkuasakan sebagai langkah membendung penularan COVID-19. Jaminan itu diberikan pihak Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna PDN HEP serta syarikat pengeluar barangan keperluan sendiri. Menurut pengusaha syarikat pemborong, bekalan barangan boleh disalurkan kepada lebih 3,000 peruncit andai diperlukan. Malah kilang yang membekalkan barangan juga memberi jaminan penghantaran akan terus dibuat walaupun SOP lebih ketat dikuatkuasakan Kerajaan Persekutuan. Bila MCO, dia tak boleh operation 100%. Tapi dia boleh operation lebih kurang 30, 50. Itu kita tak takutlah. Barang keperluan itu kita boleh dapatlah. Sementara itu, Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna PDN HEP Kedah, Ray Mornverak berkata, setakat ini pihaknya telah memeriksa 180 peruncit terpilih di setiap daerah dan 81 pemborong di negeri ini sejak seminggu lalu. Hasil pemeriksaan mendapati stok barangan keperluan di pasaran seperti gula, minyak masak, tepung gandum, beras dan roti putih adalah mencukupi. Selain itu, susu tepung, ayam, sayur-sayuran, telur, bawang, cecair sanitasi tangan dan pelitup muka juga tidak mengalami masalah bekalan. Lebih 70 anggota penguatkuasa PDN HEP ditempatkan di seluruh Kedah untuk memastikan tiada barangan yang disorok atau dinaikkan harga sesuka hati. Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Jawi sedia untuk memperkemaskan prosedur operasi standard SOP baharu di masjid dan surau jika wujud sebarang perubahan SOP bagi mencegah penularan COVID-19. Pengarahnya Muhammad Ajib Ismail berkata, perbincangan mengenainya sentiasa dibuat dengan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan sebelum cadangan itu dipersembah kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenan. Dari masa ke semasa kita mengadakan perbincangan bersama dengan Majlis Keselamatan Negara dan juga Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan, dan semua cadangan ini akan diangkat kepada Kebawahdulian Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong untuk mohon perkenan. Dan insya-Allah kita sentiasa memikirkan keperluan dan juga apa yang diinginkan oleh anak-anak karya dan juga masyarakat Islam. Sementara itu, dalam perkembangan lain, pihaknya turut terlibat secara langsung dalam pengurusan jenazah pesakit COVID-19 yang berbeza berbanding pengurusan jenazah lain.
Mengikut rekod, Jawi telah menguruskan kira-kira 89 jenazah pesakit COVID-19 setakat ini. Terdahulu, Muhammad Ajib melancarkan misi bantuan Rescue Intim Insan Sejahtera atau RINTIS ke kawasan terjejas banjir di Chini, Pekan Pahang. Misi pertama berkenaan meliputi bantuan keperluan asas seperti makanan, pakaian selain pegawai kaunseling untuk memberi bimbingan dan sokongan kepada mangsa terjejas. Menurut Ajib, Jawi juga mengalu-alukan masyarakat untuk menyumbang kepada mangsa banjir menerusi institusi masjid di wilayah persekutuan. Sementara itu, program rintis ini juga hasil kerjasama Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah, Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM serta lebih 20 badan bukan kerajaan NGO. Dan pada hari ini Presma telah menyumbangkan lebih kurang dalam 13,000 barang-barangan berupa biskut, Maggi dan barang-barang keperluan dapur. Dan program ini akan kita teruskan insya-Allah. Mudah-mudahan misi ini berjaya sebenarnya dan semua yang terlibat diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Ini satu contoh yang luar biasa yang kita harus lihat yang boleh dengan bantuan kerjasama dan boleh jadi. Selepas Chini, misi Rescue Intim Insan Sejahtera akan ke Temerloh Pahang bagi membantu mangsa di sana. Untuk misi kedua, Rintis akan memfokuskan kepada pembersihan masjid yang setakat ini telah mengutip sumbangan RM80,000 selain penyertaan sukarelawan-sukarelawan bagi menjayakan misi itu. Dan berikut ikuti paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Arab Saudi lancar bandar pintar. Alhamdulillah bertemu lagi. Moga-moga syurga untuk si kecil. Tular di media sosial sejak malam semalam penemuan pakaian kanak-kanak berwarna merah jambu yang dipercayai dipakai salah seorang penumpang pesawat Sriwijaya Air penerbangan SJ182. Susulan penemuan itu, media sosial dibanjiri dengan gambar si pemakainya yang juga seorang kanak-kanak comel di lapangan terbang sebelum berlepas menaiki pesawat malang itu. Gambar berkenaan dipercayai diambil dari laman sosial ahli keluarganya. Rata-rata warganet menyifatkannya sebagai sesuatu yang amat memilukan memandangkan nasib kanak-kanak itu tidak diketahui. Setakat ini tiada laporan penemuan penumpang atau anak kapal pesawat SJ182 ditemui hidup. Laman sosial turut dibanjiri ucapan takziah dan mendoakan kanak-kanak itu dimasukkan ke dalam syurga. Sementara itu, Indonesia hari ini mempergiat usaha pencarian mayat mangsa dan bahan bukti susulan nahas pesawat Sriwijaya Air penerbangan SJ182. Hari ini sahaja 53 kapal dikerah membantu operasi berkenaan berbanding hanya 30 semalam. Menurut pengarah operasi mencari dan menyelamat, pihaknya cuba sebaik mungkin untuk membawa naik cebisan mayat, komponen pesawat dan peralatan peribadi milik penumpang dan anak kapal yang ditemui di lokasi. Untuk pencarian, tetap semua apa saja yang bisa kita ambil, ya, pecahan, kemudian korban dan sebagainya, kita upayakan. Semalam, pihak berkuasa Indonesia mengesahkan telah mengenal pasti kedudukan kotak hitam pesawat. Namun, sehingga berita ini ditulis, usaha membawa naik bahan bukti penting itu belum dilakukan. SJ182 yang dikemudi Kapten pesawat berpengalaman, Kapten Afwan, terhempas petang kemarin selepas 4 minit berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta. Ia yang dalam penerbangan ke Pontianak membawa 50 penumpang, 12 anak kapal. Semua yang menaiki pesawat adalah rakyat Indonesia, termasuk 10 kanak-kanak. Masih di Indonesia, sedikit perkembangan terbaru susulan tanah runtuh di barat negara itu. Korban akibat kejadian itu meningkat kepada 13 orang.
Reuters melaporkan 27 lagi individu masih hilang. Kejadian berlaku kemarin di Cihanjuang di Timur Jawa, kira-kira 150 km tenggara Jakarta. Pasukan mencari dan menyelamat kini masih berusaha mencari mangsa yang disyaki tertimbus dan memindahkan penduduk berhampiran. Usaha menyelamat juga berdepan kesukaran ekoran cuaca buruk. Pengeksport minyak mentah utama dunia, Arab Saudi melancarkan bandar bebas karbon menerusi projek berskala mega dikenali sebagai NEOM. Perancangan bandar yang dilengkapi ciri-ciri sifar kereta, jalan raya dan pelepasan karbon itu menelan kos RM2 trilion. Projek itu diumumkan putera mahkota Mohammed bin Salman menerusi pembentangan di saluran televisyen tempatan yang berhasrat mengubah konsep bandar konvensional kepada futuristik. Bandar yang dikenali The Line itu dijangka dibina di sepanjang pantai Laut Merah dan digerakkan oleh 100% tenaga bersih serta mengguna pakai teknologi kecerdasan buatan AI. Katanya bandar pejalan kaki itu turut dilengkapi keperluan dan perkhidmatan seperti sekolah, pusat kesihatan, ruang hijau serta pengangkutan awam berkelajuan tinggi. Dengan populasi sejuta penduduk, pembinaan bandar tersebut akan bermula suku pertama tahun ini dan dijangka mewujudkan 380,000 peluang pekerjaan. Selain daripada bantuan asas pek makanan, peralatan solat dan kebersihan diri yang disalurkan kepada mangsa banjir, Majlis Perundingan Pertubuhan Malaysia (MAPIM) akan menyediakan khidmat kesihatan percuma kepada mangsa banjir di negeri Pahang. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dr. Ahmad Sani Arabi berkata, ini berdasarkan kepada kawasan dan jenis bantuan yang diperlukan mengikut keperluan di satu-satu kawasan yang dinaiki air.
Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 fasa kedua secara bersemuka akan dijalankan mulai 20 Januari hingga 6 Februari 2021. Banci Perumahan dan Penduduk, mari semula dah. Apa baik tu Banci? Kita mau jawab ke ini semua? Bila Banci tu mula? Kami si tahu pun. Banci dah mula 7 Julai 2020 itu. Jadi, pastikan nampak di Banci lah. Ate, Yop semua. Kenal jawab. 10 tahun sekali je Banci ni. Eden dah di Banci. Kau dah ke belum? Datamu masa depan kita. Jangan ketinggalan untuk menyaksikan Tijarah 9.30 malam ini yang akan membawakan isu pelaburan forex, perniagaan atau judi. Bersama hos Syabana M. Hassan, saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.